pun barang siapa yang melaksanakan satu kebajikan, maka pengajaran pahala dia adalah 1000 kali ganda. Jadi apapun kebaikan yang akan dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan ni selama di Tanah Suci Madinah ini adalah salah satu ganjaran pahala yang besar. Nak bagi orang sedekah, nak bagi orang makan, nak buat solat, nak buat zikir, nak buat Quran, semua ganjaran pahala dia adalah 1000 kali ganda. Adalah di mana kota Madinah Al-Munawwarah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kota yang suci. Damailah hati kita. Saya pun memang stay kat sini, stay Mekah. Saya selalu bekerja untuk orang-orang Malaysia di sini. Tapi saya tak datang ke sini selama 3 bulan selepas haji. Saya pun rindu dengan kota Madinah. Tadi saya baru sampai Madinah, rindu saya. Apalagi nanti semoga Allah berikan kesempatan bagi tuan-tuan dan puan-puan bisa menziarahi daripada Masjid Nabawi semua. Sejuklah hati kita semua, sebab di situ adalah di mana tempatnya, makamnya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa nanti merasa hati dia bahawa hati dia lembut, tentera, maka Allah pun mengganji ganjaran kepada dia sangat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita tengok nanti sebagai pahala yang besar bahawa umrah kita ini diakui sebagai umrah yang mabrur, umrah yang sempurna. Jadi kalau kita dengar azan di Masjid Nabawi ini, kalau kita dengar orang lantunan membaca Al-Quran kat sini, hati kita ikut bersedih. Tersentuhlah hati kita kepada setiap azan ataupun orang-orang yang melaksanakan kebajikan di Tanah Suci Madinah. Itulah bahawa Allah telah mengizinkan daripada tuan-tuan dan puan, meridoi daripada tuan-tuan dan puan melaksanakan ibadah umrah di dua Tanah Suci ini. Jadi banyak-banyaklah beristighfar, membaca selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pun semasa di Madinah ini saya akan bagi semua tazkirah, semua sirah-sirah berkenaan dengan soal apa? Soal perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak dia kecil sampai dengan besar. Macam mana dia dulu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ni semua, sampai dia wafat, sampai dia pun termakam di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah jaga hati kita, jaga tutur kata kita selama di Tanah Suci Mekah, Tanah Suci Madinah ini. Semana kita sampai di Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat mulia. Jadi sebelum kita masuk di masjid itu, kena kita baca-baca doa-doa. Kalau kita tak pandai atau tak tahu tentang doa masjid, cukup kita membaca bismillah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim, saya memasuki daripada masjid atau Masjid Nabawi ini sebagai rasa hormat kita kepada Tanah Suci Madinah ini, ya. Sebab kita pun sekarang dekat sangat dengan Rasulullah. Jadi alhamdulillah, patutlah bersyukur semua tuan-tuan dan puan ini bisa sampai di Tanah Suci Madinah ini. Kemarin di Malaysia tu mungkin tengah duduk di bilik, tengah duduk di berkawan dengan jiran-jiran, sekarang dekat dengan Rasulullah. Dan insyaAllah nanti pun setiap hari menggunakan masa buat solat, buat lawatan di mana depan daripada makam Rasulullah SAW. Itulah salah satu izin Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Umrah ini adalah seperti yang diberitahu oleh Kedatin, bukan ibadah umrah ini adalah ibadah yang dimampukan oleh Allah SWT. Bukan berkaitan dengan kita punya duit banyak kan, orang kaya, pejabat, menteri semua, bukan. Tapi salah satu umrah ni adalah ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah memampukan semua tuan-tuan dan puan datang di Tanah Suci Madinah dan Mekah ini. Itulah adalah bukti syukur kita semua bahawa Allah telah mengizinkan kita datang untuk melaksanakan ibadah. Ada maksud tujuan daripada semua ini tuan-tuan dan puan-puan. Maksud tujuannya apa? Bahawa kita akan disuruh untuk meningkatkan daripada iman-iman kita. Apa pun yang perbuatan kita dulu yang mungkin dah silap, apa perkataan kita, sekarang kita sama-sama perbaiki semua sifat kita ke sini. Dan semoga nanti juga apapun habit atau kebiasaan yang dibuat di Tanah Suci Madinah ini, pergunakanlah nanti di Malaysia, yang selalu datang ke sini untuk melaksanakan daripada solat 5 waktu. Nanti pun di Malaysia sama seperti itu tuan-tuan dan puan, ya. Mungkin nanti esok pagi insyaAllah kita akan ziarah dalam berkaitan dengan semana ziarah di Masjid Gomamah. Nanti pun kita akan mengunjungi makam Al-Baqi. Nanti pun saya akan beritahu macam mana dulu pembuatan Masjid Nabawi. Nanti ini adalah Jabal Uhud. Ini adalah suasana di mana adalah tempat-tempat